Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar anak-anak Nam Seroja, Nam Mawar, Nam Bakawali, Nam Anggrek? Jadi insya-Allah pada pagi ini giliran ustaz pula untuk mengajar kamu subjek pendidikan Islam. Jadi pada pagi ini ustaz akan ulang kaji balik tentang tajuk hafazan. Ya, jadi tak nak melengahkan masa. Tengok slide yang telah ustaz sediakan ini, ya, tentang hafazan Al-Quran. Okey, jadi untuk ulang kaji balik surah hafazan tahun 1 hingga tahun 6. Kalau kamu masih ingat, sejak kamu sekolah di SK Kampung Medan, darjah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, inilah dia surah-surah wajib yang kamu perlu hafal. Kalau masih ingat, masa tahun 1 dulu Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Masa tahun 2, darjah 2, Al-Kafirun, Kausar, Ar-Ma'un, Al-Qurash. Sampailah sekarang ini kamu darjah 6, iaitu surah At-Tin, Al-Insyirah dan juga Asy-Syam. Jadi kalau kamu lihat di sini, tahun 1 4, tahun 2 4, 3 4, tahun 4 3, tahun 5 3, tahun 6 3. Jadi kalau campur semua ni untuk tempoh 6 tahun, ada 21 surah yang kamu telah hafal. Itu kalau kamu hafal betul-betul lah, ya. Tapi kalau tak hafal, ya, entah satu ataupun dua surah sahaja. Okey, seterusnya daripada 21 surah tadi, kalau dicampurkan ayatnya, Al-Fatihah 7 ayat, An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat, sampailah Asy-Syam 15 ayat. Jadi ada 160 ayat yang kamu perlu hafal selama 6 tahun. Tapi sekarang kamu dah darjah 6, maknanya kamu ada tempoh lebih kurang setahun untuk ulang balik, ya, semua yang kamu telah hafal daripada darjah 1 sampai darjah 6. Tapi sekarang ini kamu cuma tinggal berbaki tak sampai sebulan. Bolehkah kamu habiskan semua, ya, surah-surah darjah 1 sampai darjah 6 ni? Okey, jadi kalau di sekolah agama, di sekolah agama lain, tahap 1, tahun 1, 2, 3, inilah dia surah-surahnya. Mungkin kamu pun tahu, darjah 1 An-Nas sampai Al-Bayyinah, lagi hebat. Bila tahap 2, darjah 6, Murajaah, maknanya kamu ulang balik juzuk 30, juzuk 29, juzuk 28, maknanya lagi banyak. Dan jumlah keseluruhan ayatnya 1413 ayat. Ini kalau kamu mampu hafal di sekolah agama daripada darjah 1 sampai darjah 6. Maknanya secara tak langsung, kamu dah hafal pun 3 juzuk, iaitu juzuk 28, 29 dan juga 30. Tapi untuk di sekolah kebangsaan ini, kita ambil cabaran juzuk 30 sahaja. Juzuk 30 ni ada 37 surah yang mengandungi 553 ayat, iaitu daripada surah An-Nas sampailah surah An-Naba, kalau mampulah. Tapi kalau tak mampu, sekurang-kurangnya 21 surah daripada darjah 1 sampai darjah 6 tadi. Okey, jadi kalau ikutkan, dalam setahun ada 365 hari, kalikan 6 tahun kamu di sekolah kebangsaan kamu Medan, maknanya kamu ada 2190 hari. 2190 hari itu kalau nak dibandingkan dengan ayat Al-Quran daripada darjah 1 sampai darjah 6 tadi, berapa ayat tadi kalau kamu lihat, ada 553 ayat. Ini untuk juzuk 30. Tapi kalau kamu ambil darjah 1 sampai darjah 6 di sekolah kebangsaan, hanya 160 ayat sahaja. Jadi 160 ayat, 2190, bahagikan dengan 160 ayat. Maknanya satu hari satu ayat. Tak kalah satu hari satu ayat tak boleh. Al-Fatihah confirm dah hafal. Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad dah hafal. Inna A'taina dah hafal. Jadi kalau tolak-tolak tadi, maknanya possible. Tak ada masalah untuk kamu habiskan 21 ataupun 25 surah ataupun keseluruhan juzuk 30 tadi. Jadi bila sebut tentang hafal Al-Quran ini, kalau kamu tengok di sini gambar ni, impossible. Sebenarnya I am possible, maknanya saya boleh. Jadi ustaz ingatkan, jangan sesekali kamu cakap susah. Boleh ke? Banyaknya susahlah, saya ikra lagi bla 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 bla.
Ya, bila kamu cakap benda negatif, maknanya memang kamu tak boleh nak hafal. Okey, tengok yang ni. Ni Ustaz tunjukkan beberapa gambar ataupun contoh. Ini Hasan. Ya, Ustaz pun tak cari Hasan ni orang Malaysia ke Indonesia ke. Ya, tapi dia anak yang luar biasa, hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Kamu berapa tahun dah? 12 tahun. Ni 7 tahun. Ya, dah hafal Al-Quran. Ini si cilik pintar, terang hati, 3 tahun mampu hafal 30 surah pendek. 30 surah pendek. Maknanya darjah 1 sampai darjah 6 lah. Baru umur 3 tahun dah hafal. Macam mana cara dia hafal? Ustaz pernah ceritakan bahawa kalau 3 tahun ni alif bata pun dia tak kenal lagi. Tapi macam mana dia hafal? Dia hafal menggunakan telinga. Okey, kita tengok seterusnya pula. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak 3 tahun pun boleh hafal. Okey, gambar yang lain pula. Ni. Tengok siapa ni? Ni matanya buta. Ya, walaupun matanya buta boleh menghafal Al-Quran. Yang ni pun sama. Ya, Muhammad Ashid Abu Bakar, ya, seorang guru tahfiz, pun buta matanya, mampu menghafal ya juzuk bukan juzuk 30 juzuk Al-Quran. Jadi apa alasan kita? Ya, kita Allah dah bagi mata sempurna, cukup, ada telinga, boleh mendengar, ya, tapi tak mampu lagi untuk menghafal. Yang ini adalah pesakit OKU. Dia ada masalah, bukan masalah mental, ya, ada masalah otak, tetapi pun sama juga mampu menghafal Al-Quran. Ya, Ustaz lupa namanya, Google kat internet jumpa. Ni, ya, ada masalah mental. Ini pun sama. Ini lagilah dengan masalah penglihatan. Kalau kamu tengok matanya tak boleh melihat. Ya, kemudian ada masalah otak juga, tapi mampu untuk menghafal ya 30 juzuk Al-Quran. Okey, boleh tengok video ni. Okey, boleh tengok video ni. Raja sini aja dulu, Pak. Ini daripada rancangan reality di Indonesia. Raja tuh umur berapa? 9 tahun. Iya. Menghafal Al-Qurannya sudah berapa lama? Kalau kamu lihat kanak-kanak ni, ya, OKU, orang kelainan upaya, ya, tapi dari 3,5 tahun sampai 9 tahun. Kalian boleh tahu nggak? Sudah berapa juz hafalnya? 30. Tengok, umur tak sampai 9 tahun 30. Ya, 30 juzuk telah dihafal. Allahu Akbar. Ni rancangan reality di Indonesia. Kalau di Malaysia ni nyanyi aja kan. Okey. Terus kita tengok yang lain. Ini mak bapaknya bukan Islam. Ya, ni bapaknya, maknya bukan Islam, tapi anaknya Allahu Akbar, ya, memeluk Islam dan akhirnya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ya, ini kalau kamu kata Allah, saya tak boleh hafal, ni orang gila pun hafal Al-Quran. Orang gila, kita tak gila pun tak boleh hafal, macam mana? Tengok video ni. فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم نظر ثم الكمس كان من آياتنا عجبا. Dah hafal. إذا أول الفتية إلى الكهف فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Allah, gila tapi boleh menghafal Al-Quran, sedap pula suaranya. Apa lagi alasan kita? Ni burung, binatang pun hafal Al-Quran. Malulah ya kalau kita ni tak boleh hafal Al-Quran, ya. Ni sedikit videonya.
Tengok tu. Ya, burung pun boleh hafal Al-Quran walaupun dia tak faham, tak kenal alif bata. Takkanlah kita tak boleh hafal Al-Quran. Okey, jadi itu beberapa gambar dan video saya tunjukkan, ya. Maknanya kita boleh hafal Al-Quran, tak ada alasan walaupun kita ni tak kenal huruf, ya, walaupun tak kenal alif bata. Jadi kenapa kita ni wajib untuk menghafaz Al-Quran? Yang pertama, supaya hati dan pemikiran kita akan jadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnal qulub, ya. Orang yang hafal Al-Quran, insya-Allah hatinya, otaknya akan jadi tenang. Jadi bila tenang, kan senang nak membaca, kan senang nak ulang kaji pelajaran, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hafal Al-Quran ni adalah pemimpin yang paling layak. Kalau kamu tengok gambar ni, imamnya kecil, makmumnya besar. Boleh tengok video ni. Allahu ilallah, Allahu yasma'u tahawufuna. Kamu lihat ni, imamnya kecil, kanak-kanak lagi, tapi makmumnya semua dewasa, menunjukkan bahawa, ya, orang yang hafal Al-Quran ini dia layak untuk menjadi imam ataupun pemimpin walaupun masih kecil. Okey, seterusnya kita lihat pula ni video tadi. Panjang pula dia hafal tu. Kalau kamu tengok di sini hampir 7 minit, ya, hampir 7 minit baru rakaat pertama. Okey, jadi yang ketiga, kenapa kita ni wajib hafal baca Quran? Ya, sangat istimewa di sisi Allah. Ni hadisnya daripada Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Anas bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Bagi dia menjawab, iaitu ahli Al-Quran, iaitu orang yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kamu tengok di sini, ya, ni orang tua ni cium tangan anak kecil ni. Sepatutnya anak kecil ni yang cium tangan orang tua ni. Tapi nak menunjukkan bila anak ni hafal Al-Quran, ya, istimewanya dia. Ini baru di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Yang seterusnya, apa lagi kelebihannya? Akan memberi syafaat kepada keluarga. Ya, seorang anak yang hafal Al-Quran boleh membawa masuk, menarik, ya, 7 ataupun ada pendapat ulama mengatakan 10 ahli keluarganya untuk masuk ke dalam syurga. Ya, walaupun ahli keluarganya melakukan maksiat, ya, melakukan dosa, ya, tetapi penghafal Al-Quran ini akan membawa keluarganya masuk ke dalam syurga. Itu kalau seorang anak hafal. Ya, kalau ada 2, 3, 4, lagilah. Kemudian orang yang hafal Al-Quran akan mendapat syurga yang tertinggi. Ini Jannatul Firdaus. Ini baru gambaran dunia. Seterusnya, apa lagi kelebihannya? Teman dan juga pembela di kubur. Kamu tengok ni gambar ni. Ya, bayangkan besok kamu seorang-seorang dalam kubur, dalam tanah. Ya, tak ada siapa nak temankan, mak ayah tak ada, adik-beradik tak ada, kawan tak ada. Ya, siapa yang nak temankan? Al-Quran lah yang akan menemankan kamu dalam kubur nanti. Okey, jadi apakah dia tips-tips untuk hafal Al-Quran? Ya, jadi yang pertama, betulkan niat. Ya, niat tu di mana? Di hati. Hati tu di mana? Jadi hati tu sebenarnya ialah jantung. Ya, jantung kita ni sebenarnya kalau ikut kajian merupakan medium rakaman yang lebih kuat daripada otak. Ya, otak tu dah boleh mengingat, menghafal, tapi rupa-rupanya jantung ni pun, ya, ustaz pun baru tahu, rupa-rupanya dekat jantung ini ada sel, ada, tak tahulah bagaimana boleh, ya, mengingat lebih banyak daripada otak. Ni, jadi betulkan niat. Jadi bila niat dalam jantung ataupun, ya, dalam hati lah orang kita sebut, maka akan mudahlah urusan-urusan yang lain. Kemudian mulakan sekarang. Ya, jangan dah terbaring macam ni baru nak hafal Al-Quran. Dah terlambat lah. Jadi mulakan sekarang. Ni lepas dengar ni, terus hafal setakat mana yang mampu. Kemudian untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, gunakan mushaf yang sama, ya, Al-Quran yang sama. Jangan bertukar-tukar. Jadi ustaz selalu sebut, kalau pergi sekolah, bawa Al-Quran kamu sendiri. Ya, kalau boleh elakkan guna Al-Quran di sekolah, sebab bertukar-tukar tangan. Ya, hari ni Quran lain, besok muka surat lain. Ya, jadi bila guna mushaf yang sama, kamu akan lebih mudah untuk mengingat.
Kemudian dengar bacaan Al-Quran. Ya, kalau dulu mungkin macam-macam lah. Masalah sekarang ni ada iPod, ada iPad, ada telefon. Ya, semuanya boleh rakam dan dengar bacaan Al-Quran dalam YouTube. Ya, Facebook pun ada, ya, Instagram pun ada. Okey, kemudian faham apa yang dihafal. Jangan jadi macam keldai. Ya, keldai ni orang Arab mengumpamakan bawa buku banyak tapi tak tahu apa yang dihafal. Jadi kalau boleh hafal Al-Quran tu, faham maknanya. Jadi kenalah dapatkan ataupun beli Al-Quran yang ada tafsir. Ya, baca, faham maknanya, mudah untuk mengingat. Kemudian ini antara tips untuk hafal Al-Quran. Ya, tambah, tolak, kali, bahagi. Maksudnya apa? Kalau kamu ambil seketul Al-Quran tu, memang tengok pun dah lemah semangat. Aduh, banyaknya. Jadi di kedai-kedai sekarang banyak yang jual Al-Quran dibahagikan kepada juzuk. Juzuk 1, 2, 3 sampailah 30. Maknanya setiap hari, ya, tambah sikit, 1 ayat, 2 ayat, 1 ayat, 2 ayat. Ya, tolak. Tolak ni maknanya mana-mana ayat yang panjang tu tolak tepi dulu. Tambah sikit, sikit, sikit. Ya, kemudian kali, maknanya ulang, 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 ulang. Ya, mengikut kata guru-guru tahfiz, untuk hafal satu ayat sekurang-kurangnya, ya, 20 ataupun 40 kali kamu baca baru dia akan ingat. Ya, kemudian bahagi. Ya, bahagi-bahagikanlah. Ya, mengikut pembahagian surah. Mungkin kamu rasa nak mulakan surah An-Nas dulu, ataupun nak mulakan surah Yasin dulu ke, ataupun nak mulakan, ya, surah apa-apalah. Maknanya bahagi-bahagikan mengikut apa yang kamu rasa mudah. Okey, kemudian mulakan sikit-sikit. Inilah gambarannya, sikit-sikit. Tak adalah terus banyak. Ya, Nabi pun masa mula-mula terima Al-Quran dulu sikit, sikit, sikit. Ya, lebih daripada 30 tahun barulah Al-Quran lengkap. Jadi hafal sikit-sikit mula daripada sekarang. Kemudian jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Susah terus. Ya, tak faham pun terus. Ya, teruskan, jangan putus asa. Ustaz ingat masa di Kampung Medan, ya, tahun 6, lama dah. Ya, ada seorang murid daripada Sabah. Ya, dia tak kenal alif bata, tapi dia tak putus asa membaca Al-Quran. Macam mana cara dia baca? Dia minta kawan dia baca. Ya, kawan dia baca, dia dengar, dia ulang, dia dengar, dia ulang, dan dia minta kawan dia tuliskan dalam tulisan Rumi dan dia baca. Jadi alhamdulillah, ya, lebih kurang dalam belasan surah jugalah, ya, dia mampu untuk hafal. Okey, kemudian cari geng. Nak hafal Al-Quran ni kena ada geng. Bukan geng ni maksudnya kamu kena cari pergi pusat tahfiz. Tidak. Ya, kawan kamu dalam kelas tu pun cari. Ya, kawan-kawan yang boleh kamu, ya, baca, dia dengar, dia baca, kamu pula dengar. Ya, tasmik lah. Cari geng yang sama-sama, ya, untuk hafal Al-Quran. Kemudian buat perancangan. Ya, buat perancangan ni maknanya kamu tentukanlah, ya, dalam seminggu nak hafal berapa, dalam sebulan nak hafal berapa, dalam setahun. Ni seumur hidup ni. Sekarang dia dah rancang. Ya, kurang-kurang kalau tak mampu hafal 30 juzuk, sekurang-kurangnya juzuk 30. Jadi kena ada perancangan. Kemudian nak menghafal, pilih masa yang terbaik. Jadi masa yang terbaik ni biasanya selepas subuh. Ya, waktu tu otak berada dalam keadaan yang paling fresh. Kemudian lepas maghrib, ataupun setiap kali lepas waktu sembahyang. Ya. Kemudian kamu ketika menghafal Al-Quran, ya, hendaklah produktif dan juga kreatif. Ya, produktif dan kreatif ni maksudnya kamu hafal Al-Quran bukanlah, ya, kalau dalam kelas waktu sekolah sahaja. Ya, kamu boleh hafal Al-Quran sambil naik basikal, kamu boleh hafal Al-Quran sambil jalan-jalan, ya, kamu boleh hafal Al-Quran sambil masak, sambil basuh kain. Cuma tengah buang air besar tu janganlah pula kamu hafal Al-Quran. Ya, kamu gunakan catatan, ya, kamu lukis-lukis. Ya, kalau di Indonesia tu ada satu video Ustaz tak sempat cari, dia hafal Al-Quran sambil berlakon. Dia menggayakan macam surah Asy-Syam. Dia akan gayakan, ya, matahari, bulan, bintang, bumi. Jadi produktif dan juga kreatif. Kemudian apa lagi tips untuk menghafal Al-Quran? Bawa mushaf. Bawa ke mana-mana. Balik kampung ke, pergi berjalan ke, pergi shopping kompleks ke, bawa Al-Quran yang kecil yang mudah dibaca. Kemudian
Kalau dah hafal Al-Quran tu, jaga mata, jangan tengok yang bukan-bukan, jaga telinga, jangan asyik dengar lagu aja, dan kemudian jaga mulut, jangan bercakap yang tak elok. Okey. Ni gambar apa pula ni? Ni gambar belacan. Kenapa Ustaz tunjuk gambar belacan? Nak beritahu memang kita ni tak lari daripada salah dan silap. Jadi ketika menghafal Al-Quran, mungkin kita ni ada melakukan dosa, jadi taubat, istighfar selalu. Tapi janganlah taubat sambil belacan. Taubat sambil belacan maknanya pedas, cicah lagi, pedas, cicah lagi, pedas, cicah lagi. Jangan pula kamu buat dosa, dah dosa, taubat lagi, buat lagi, taubat, buat lagi, taubat, buat lagi. Jadi kalau boleh, bila buat salah silap tu, taubat dan istighfar lah selalu. Kemudian sentiasa tasmik. Tadi dah sebut tasmik dan murajaah. Kena cari kawan. Macam Ustaz sebut tadi, macam di sekolah, ustaz ada, cikgu ada, kamu baca, ustaz dengar. Jadi kalau nak tunggu di sekolah aja mungkin tak cukup masa. Jadi macam tadi, cari kawan. Kawan kamu baca, kamu dengar, kamu pula baca, kawan kamu dengar. Okey, ini makanan-makanan tambahan untuk menambahkan kekuatan otak. Jadi kalau lihat di sini, ni kacang. Kacang apa ya ustaz, lupa kacang ni. Tapi kacang ni kalau kamu tengok, bentuk dia macam otak. Jadi maknanya Allah dah jadikan kacang ni khusus khasiatnya untuk otak. Di samping tu kismis, madu, banyak lagi lah, kamu boleh google dekat internet. Kemudian untuk tips menghafal Al-Quran, selalulah baca dalam solat. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Surah-surah yang kamu dah hafal tu ulang balik. Tak adalah baca inna a'tayna je, tak adalah baca qul huwallah aja. Terutama solat malam, kamu ulang-ulang balik, insya-Allah lebih kuat dan dalam ingatan. Kemudian yang seterusnya, doa. Banyakkan berdoa kepada Allah dan juga doakan orang lain. Minta mak bapak, terutamanya guru-guru, orang soleh, kawan-kawan, dan juga makhluk Allah yang lain. Maknanya apa? Makhluk Allah ni mungkin kucing pun boleh, minta kucing doakan, minta burung doakan, minta pokok-pokok doakan, supaya kamu ni mudah untuk menghafal Al-Quran. Okey, jadi apakah dia masa hadapan dan laluan kerjaya penghafaz Al-Quran? Kita akan tengok. Orang hafal Al-Quran ni ada masa depan ke tak ada? Kita lihat. Okey, di sini Ustaz Google kat internet, Ustaz jumpa dalam Facebook Haji Razman Zakaria. Jadi kamu boleh buka Facebook, tengok maklumat dalam Facebook Haji Razman Zakaria ni. Kamu lihat di sini, ke mana hala tuju pelajar tahfiz, ataupun ke mana hala tuju orang yang hafal Al-Quran ni. Jadi kalau kamu lihat di bawah ni, ada College University Darul Quran Islamiyah Qudki di Terengganu, ada Yayasan Pendidikan Islam Selangor YAPIS dengan kerjasama Unicel, ada agensi kelayakan Malaysia MQA melalui program Apple. Boleh lihat link di sini, kolej-kolej swasta, kemudian sambung ke tingkatan 1. Bagi pelajar tahfiz yang masuk tahfiz ini, kalau masuk tahfiz lah, boleh pergi ke Universiti Timur Tengah, Mesir, Jordan, ataupun di Queen, ataupun kamu boleh lihat di sini pusat Giat Mara juga ada menawarkan 35 kursus untuk pelajar tahfiz ataupun mereka yang hafal Al-Quran. Jadi kamu boleh lihat dalam Facebook ni, ini dia. Maknanya jangan kata orang yang hafal Al-Quran ataupun pelajar tahfiz ni tak ada masa depan. Kalau kamu lihat di sini, masa depan mereka yang hafal Al-Quran sangat cerah. Ingatlah, kita menjaga kalam Allah, Allah yang akan menjaga kita pula. Jadi Ustaz rasa setakat itu sahaja. Semoga apa yang disampaikan, ulang kaji untuk hafazan Al-Quran, lebih-lebih lagi dalam tempoh PKP ini, dapat kamu gunakan sepenuhnya ruang masa yang ada untuk menambahkan hafalan dan hafazan kamu. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.